Up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kali ini aku akan membedah One Piece chapter extra, which is chapter 1053.1 yang bertajuk Road to Laugh Tale Volume 1. Cuma dalam video ni aku hanya akan mengupas berkenaan bahagian Roger sahaja dulu, dan bahagian yang lain aku akan kupas dalam video-video akan datang. Okay, first of all aku nak minta maaf sangat-sangat kat korang sebab lama tak menghasilkan video disebabkan aku diberi peluang untuk khidmat adik aku yang sakit ni, dan Alhamdulillah sekarang dah menunjukkan banyak progres yang positif. Sungguh pun dia diuji dengan kanser stage 4. So di sini aku nak minta doa dari nakama-nakama semua supaya mendoakan afiat untuk adik aku Muhammad Bilal Az-Zikrin bin Hassan supaya Allah kurniakan syifa buatnya sesegera mungkin. Dan dalam video ni juga aku nak bagi tahu korang sekarang ni untuk segmen SNF ataupun paid review di channel aku ni dah pun kosong. So kepada korang yang sebelum ni nak buat paid review dengan aku tapi tak dapat disebabkan kuota dah penuh, so hari ni aku nak bagi tahu yang paid review dah dibuka balik di channel ini dengan harga promosi. Sila WhatsApp nombor aku yang aku tinggalkan di ruangan pin komen kat bawah. Okay, dan dalam video kali ini juga aku nak wish birthday untuk June Babies. So kepada korang yang nak aku wish birthday, jangan lupa untuk join grup Telegram Coverto Fleet dan PM right hand man aku yang bernama Epi. Okay, alright, jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Coverto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiscoverto@gmail.com. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzu Yarudomo. Road to Laugh Tale merupakan sebuah booklet series yang diterbitkan bersama Shonen Jump Issues pada tahun 2022 sepanjang tempoh sebulan hiatus manga One Piece selepas chapter ke-1053, sementara menunggu penghasilan chapter 1054 sebagai persediaan Oda untuk menghasilkan the final saga of One Piece. Booklet ini terdiri daripada draft lakaran-lakaran dan idea jalan penceritaan Oda yang tidak berjaya untuk digunakan sebagai final work dalam series manga One Piece. Kalau korang perasan, Road to Laugh Tale ni sebenarnya sama macam One Piece Grand Countdown yang telah diterbitkan pada tempoh sebulan hiatus manga One Piece pada tahun 2010 di antara chapter ke-597 dan 598. Buklet Road to Laugh Tale ini terdiri daripada 4 volume yang setiap satunya dikeluarkan pada setiap minggu selama 4 minggu tempoh berehat ini. Volume yang pertama telah pun diterbitkan bersama isu ke-30 Shonen Jump pada tanggal 27 Jun 2022. Volume yang pertama ini terdiri daripada 3 tajuk utama, iaitu yang pertama The Way to Laugh Tale yang menceritakan tentang perjalanan perlayaran Roger dan juga Poneglyph. Yang kedua Rocks The Taboo Pirate yang mengupas tentang Rocks Pirates, dan yang ketiga Concept Gallery Treasure Volume 1 yang menunjukkan tentang draft lakaran Oda untuk outfit dan teknik baharu Mugiwara Pirates dalam Raid on Onigashima, dan juga lakaran dan konsep-konsep awal untuk Wata Oden, Momonosuke Akazaya 9, Shimotsuki Kozaburo, Shimotsuki Ushimaru, Fugetsu, Omusubi dan Uzuki Tempura. So dalam video kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua tentang first subtopik dalam first part, yakni The Way to Laugh Tale dalam Road to Laugh Tale Volume 1 yang bermula pada muka surat yang keempat sehingga muka surat ketujuh dalam buklet ini yang berkisahkan tentang Goldie Roger. Sebab dalam muka surat yang ke-6 buklet ni, dekat bahagian penjuru atas sebelah kiri, Oda telah memberitahu kepada kita bahawa by going over the legendary life of the Pirate King, we may be able to grasp
why he laughed on the final island and what that may mean for events yet to come. Memang seru habis lah guys. Oda sendiri dah bagi tahu yang kalau kita menelaah kisah hidup legenda si Pirate King Goldie Roger ini, berkemungkinan kita akan mengetahui kenapa Roger ketawa setelah menjumpai pulau terakhir dalam dunia One Piece, dan kita juga akan dapat hint tentang apa yang bakal berlaku dalam chapter-chapter yang akan datang. So guys, aku tahu korang pun dah tak sabar nak tahu apa yang aku akan share dengan nakama semua kan. So without any further ado, jom kita mula. Dalam muka surat keempat, Road to Laugh Tale, kita dapat tengok ada gambar Roger yang sedang tergelak dan tulisan di atas kepala Roger yang tertulis, "The Great Pirate Era started with the final words of the King of the Pirates, the man who had obtained everything the world had to offer. Now countless brave warriors are vying for his throne." Yang bermaksud bahawa The Great Pirate Era telah dimulakan dengan kata-kata terakhir sang Raja Lanun yang memiliki semua harta telah ditawarkan oleh dunia, dan kini tidak mampu dihitung lagi berapa ramai pahlawan-pahlawan yang berani sedang cuba untuk mendapatkan takhta sang Raja Lanun ini. Alright guys, pause kejap. Personally, bagi aku ayat tentang kata-kata terakhir Roger ini sangat menarik untuk kita bincangkan. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebabnya kalau kita perhatikan balik, kata-kata terakhir Roger ini sebenarnya adalah dialog paling awal yang disebutkan oleh watak dalam manga One Piece ini, iaitu dalam manga pada chapter yang pertama, muka surat yang pertama. Which is a matter of fact, Roger lah watak pertama yang dikenalkan oleh narrator kepada kita semua dalam chapter tersebut. Even sebelum main character iaitu watak Mugiwara no Luffy diperkenalkan lagi pun. Dan apa yang paling menarik adalah selepas daripada kata-kata narrator tersebut, Roger lah watak pertama yang berkata-kata dalam manga One Piece ini, dan kata-kata itu adalah the final words yang telah dimention oleh Oda pada booklet Road to Laugh Tale volume 1 pada kali ini. Dan sebenarnya kata-kata Roger ni kalau kita perhatikan bukanlah hanya sekadar untuk menjawab persoalan yang ditanyakan oleh watak yang menjerit bertanyakan soalan kepada Roger itu. Akan tetapi, kata-kata terakhir Roger ini juga sebenarnya merupakan satu penafian kepada tujuan utama tindakan Marine dan World Government untuk mengeksekusi Roger. Maksud aku macam ni, tujuan utama Marine dan World Government mengeksekusi Roger secara terang-terangan di Lockdown adalah untuk menyampaikan mesej amaran kepada semua pihak bahawa barang siapa yang mempunyai niat untuk berlanun selepas ini, lebih baik batalkan niat tersebut, dan barang siapa yang sedang berlanun, silakan berhenti. Hal ini kerana si dia yang bergelar Raja Lanun sekalipun tetap berjaya untuk diberkas dan ditangkap oleh pihak Marine, dan hari ini si Raja Lanun yang diagung-agungkan selama ini melutut di hadapan Marine menantikan hukuman mati. Raja Lanun sendiri pun berjaya ditawan dan ditakluk Marine, apatah lagi Lanun-Lanun lain yang tidak standing Roger. Begitulah mesej sebenar yang cuba disampaikan pihak World Government kepada dos yang cuba-cuba untuk jadi bajak laut. Jadi bagi mereka yang berdegil dan tidak akur dengan undang-undang World Government akan berdepan dengan nasib yang sama. Namun demikian, kita dapat lihat bahawa kata terakhir Roger telah pun totally memutarkan roda impak usaha Marine tersebut dengan mengatakan bahawa segala harta milik Roger berada di tempat yang dia telah tinggalkan harta tersebut, dan sesiapa yang menjumpai tempat tersebut akan memiliki kesemua harta peninggalan sang Raja Lanun. Tetapi kalian perlu mencari di seluruh pelosok dunia, yang kita dapat tengok dalam manga chapter yang pertama muka surat pertama. Kata-kata ini sebenarnya mempunyai maksud tersirat bahawa harta peninggalan aku, iaitu Roger, ini adalah untuk sesiapa sahaja. Akan tetapi sesiapa yang betul-betul nak dapatkan harta aku mestilah berlayar mengelilingi seluruh pelosok dunia untuk mendapatkannya. Dan sesiapa yang takut dengan Marine dan World Government kerana takut akan mengalami nasib yang sama seperti aku, maka orang itu akan terlepas peluang untuk mendapatkan the greatest treasure in the world. Dan mesej motivasi daripada Roger ini sememangnya memberi kesan kepada semua orang, sekaligus overpowered usaha Marine dan World Government dengan munculnya The Great Pirate Era.
And throughout the series kita dapat tengok yang kata-kata akhir yang memberi impak besar kepada dunia ini bukan sahaja dilakukan oleh Roger. Misalnya kita dapat tengok dalam manga pada chapter yang ke-576 muka surat 15, kata-kata terakhir Whitebeard yang mengatakan bahawa One Piece does exist juga telah memberikan impak besar kepada era lanun yang baharu. Tak kurangnya juga dalam chapter 972 muka surat ke-6 juga, kata-kata terakhir Kozuki Oden telah memberikan impak yang besar kepada negara Wano. Dan kalau kita amati, ketiga-tiga trio ini adalah mereka yang mengetahui hakikat sebenar tentang harta One Piece, sejarah Void Century dan maksud di sebalik nama D. Boleh dikatakan mereka mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh the world government. Dan kata-kata terakhir ketiga-tiga mereka dilihat berkaitan antara satu dengan yang lain. Kita dapat tengok kalau kata-kata terakhir Roger seakan-akan untuk membentuk satu gagasan untuk satu dunia ini menuju ke arah satu wawasan yang sama untuk mencari One Piece, kata-kata Whitebeard pula seakan-akan untuk mengkobarkan semula api gagasan yang dicipta oleh Roger setelah 25 tahun lamanya. Kata-kata Roger diungkapkan dan kata-kata terakhir Oden di Wano pula adalah untuk melengkapkan gagasan tersebut dengan menyampaikan berita tersebut kepada The Nine Red Scabbard untuk membuka negara Wano. Yalah, sebab macam yang kita tahu, Wano merupakan a close border country dan penduduk-penduduk Wano tidak mendapat sebarang berita pun daripada dunia luar. So kata-kata terakhir Roger tidak pernah sampai dan tidak akan sampai kepada penduduk Wano melainkan dengan lisannya Kozuki Oden. So guys, memandangkan kata-kata terakhir trio ini saling berkaitan kan, korang rasa adakah Wano merupakan the missing link yang akan menghubungkan Mugiwara Pirate dengan One Piece dan Laugh Tale? Bagaimana menurut kalian? Please share your thought down below. Okay? Seterusnya pada muka surat yang keempat sehingga muka surat yang kelima memberitahu kepada kita bahawa setelah 25 tahun berlalu sejak Roger berjaya untuk conquer the Grand Line dan menunjukkan kepada kita panel-panel perjalanan Roger mencari pulau terakhir, Roger Pirates menyambut kedatangan Oden. Roger Pirate melalui Knockup Stream untuk ke Skypiea, pergi ke Water 7 dan berjumpa dengan Tom the Shipwright, menuju ke Tequila Wolf dan menjumpai Zou the Zunisha. Ada juga panel yang menunjukkan Roger ditabalkan sebagai Pirate King dan juga Roger dieksekusi, dan di sebelahnya Oda menuliskan bahawa kelahiran Pirate King yang baru kini semakin hampir dengan kita. Dan panel terakhir merupakan panel face off Kaido dan Luffy pada chapter yang ke-1001 muka surat 17 yang mengatakan bahawa sesiapa yang memenangi perlawanan ini akan semakin menghampiri kepada the King of Pirates. Kemudiannya pada halaman yang ke-6 buklet kali ini telah menceritakan secara ringkasnya tentang kisah hidup Roger. Pause kejap. Sebelum ni aku dah pernah hasilkan video tentang kisah penuh perjalanan hidup Goldie Roger dengan terperinci dalam video sebelum ini. So kalau korang tak tengok lagi, korang boleh layan lepas ni. Okay? Link untuk video tersebut aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Tapi memandangkan aku tengah review pasal buklet ni, so aku tetap kongsikan dengan korang apa yang dituliskan dalam ni. Okay? Dalam muka surat ke-6 kita didedahkan dengan informasi bahawa Roger telah dilahirkan pada tanggal 31 Disember pada 77 tahun yang lalu di Locktown East Blue. Selang beberapa tahun kemudian berlakunya pertemuan legenda Roger dengan Rayleigh untuk membentuk armada lanunnya yang tersendiri dengan memakai topi jerami yang sangat familiar dengan kita semua. Seterusnya pada 39 tahun yang lepas, yakni pada usia Roger ke-38 tahun, telah menjejakkan kaki ke Pulau Lodestar. Setibanya di pulau tersebut, Roger mendapat tahu bahawa Pulau Lodestar yang dikatakan pulau terakhir dalam dunia One Piece adalah satu penipuan. Setelah mengetahui kewujudan satu lagi pulau terakhir yang belum dijumpai, maka Roger dan krunya telah mengorak langkah untuk membongkar kebenaran yang hak. Kemudian pada 38 tahun yang lepas, seusia 39 tahun, Roger telah bergandeng bahu dengan Garp dalam The God Valley Incident untuk menumbangkan Rocks Pirates yang dikepalai oleh Rocks di Zebek. Pada 28 tahun yang lepas, pada usia 49 tahun, Roger telah mengidap penyakit yang tak dapat disembuhkan. Pada 27 tahun yang lepas, pada umur 50 tahun, Roger telah terlibat dengan Ed War dan telah bertembung dengan The Golden Lion Shiki. Walaupun dalam keadaan yang tidak menyebelahi Roger Pirates dari segi bilangan, namun Roger tetap
Gap memilih untuk berhadapan dengan Shiki. Mujurlah, nasib yang baik telah menyebelahi Roger sekaligus membenarkan Roger untuk melepasi armada lanun Golden Lion Shiki tersebut. Kemudian pada 26 tahun yang lepas, pada usia 51 tahun, Roger telah merayu untuk mendapatkan Kozuki Oden daripada Whitebeard, sekalipun Whitebeard merupakan pesaingnya sendiri. Hal ini demikian kerana Kozuki Oden adalah satu-satunya samurai yang merupakan kunci untuk Roger menjejakkan kaki ke pulau terakhir Dek, kerana hanya Oden sahaja yang mampu untuk membaca poneglyph yang menunjukkan panduan untuk sampai ke destinasi tujuan Roger. Dan pada tahun yang sama, mereka telah berjaya untuk menjumpai keempat-empat road poneglyph yang merupakan titik pengakhiran bagi pertualangan Roger seumur hidupnya sebelum ini. Sky Island, Fishman Island, Water 7 dan Zou. Dengan kehadiran Oden bersama-sama mereka, Roger Pirates akhirnya berjaya untuk membongkar segala rahsia masa silam dunia One Piece dan bersedia untuk pertualangan terakhir mereka. Kemudian dalam muka surat ke-7, Road to Laugh-Tale Volume 1 menunjukkan kepada kita pada 25 tahun yang lalu, pada saat Roger berusia 52 tahun, merupakan detik kelahiran bagi King of Pirates, diikuti dengan kematian bagi Roger Pirates. Yang dimaksudkan dengan kelahiran bagi King of Pirates tu bukanlah hari Roger beranak, akan tetapi membawa maksud bahawa pada tahun inilah Roger Pirates telah berjaya untuk menakluk both the first half and the second half of Grand Line, dan Roger telah menamakan pulau terakhir yang dijumpai oleh mereka dengan nama Laugh-Tale, sekaligus merupakan hari pertabalan Roger sebagai King of the Pirates. Dan yang dimaksudkan dengan kematian bagi Roger Pirates pula bukannya bermaksud terputusnya nyawa daripada jasad nakama-nakama Roger Pirates, akan tetapi diinterpretasikan sebagai pembubaran Roger Pirates yang telah dilakukan oleh Roger sendiri setelah berjaya untuk melakukan hal yang dikatakan mustahil oleh ramai orang untuk dicapai, which is untuk menakluki keseluruhan Grand Line. Pada tahun ini juga Roger telah pun minum bersama dengan Whitebeard yang merupakan sekutunya bagi kali yang terakhir. Roger juga sempat untuk menawarkan kepada Whitebeard untuk memberitahu tentang keberadaan One Piece, namun ditolak oleh Whitebeard, dan Roger sendiri telah menceritakan kepada Whitebeard tentang rahsia salasilah keturunannya, iaitu tentang maksud di sebalik nama D dan kenapa nama D ini disembunyikan oleh the world government. Setahun kemudiannya, pada 24 tahun yang lepas, ketika berusia 53 tahun, Roger dengan rela hatinya menyerahkan dirinya kepada Marine untuk dieksekusi di tanah kelahirannya sendiri, which is di Locktown East Blue. Semasa di dalam sel tahanannya, Roger telah pun memanfaatkan hubungan yang telah tercipta antara Roger dan Garp sepanjang pertempuran yang mereka pernah hadapi sebelum ini untuk meminta satu hajat terakhirnya, iaitu untuk menjaga anaknya. Dan Garp telah memenuhi janji tersebut dengan menjaga Ace setelah dilahirkan oleh Portgas di Rogue. Akhirnya, pada penghujung sisa hidupnya yang masih berbaki, Roger telah berjaya untuk mencetuskan api kemarahan yang mampu untuk menelan seluruh dunia One Piece. Dan yang paling menarik pada penghujung muka surat ke-7 ini adalah persoalan yang telah ditinggalkan oleh Oda kepada kita semua tentang misteri berkaitan Roger yang masih belum terjawab. Dan antara misteri Roger yang telah di-highlightkan oleh Oda dalam muka surat ini adalah, yang pertama, nama pedang kesayangan Roger adalah Ace, dan nama ini telah diberikan kepada anaknya. Jadi apakah kaitan antara pedang ini dengan kisah cinta Roger dan Rogue? Adakah pedang ini merupakan pencetus kisah cinta mereka? Yang kedua, kenapa dalam chapter ke-968 muka surat 1, Shanks menangis setelah mendengar jawapan daripada Roger? Oda menuliskan bahawa walaupun sebagai seorang kanak-kanak, tangisan Shanks pada saat itu dilihat mempunyai perasaan yang bercampur baur. Dan yang terakhir adalah, apakah ultimate dream bagi Roger yang kita dapat tengok pada chapter ke-966 muka surat ke-8? Dan Oda membiarkan kita dengan satu persoalan, apakah lagi yang diimpikan oleh seorang yang sehebat Roger? So, macam mana menurut kalian? Aku harap korang dapat share jawapan korang untuk soalan yang telah di-highlightkan oleh Oda Sensei ni di ruangan komen di bawah. Dan jawapan yang paling menarik, aku akan sharekan dalam video yang akan datang. Okay? So, itulah sahaja yang aku nak kongsikan dengan korang dalam video kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk share video ini melalui platform media sosial korang kepada nakama-nakama yang lain di luar sana, untuk kita
kita sama-sama berdiskusi dengan lebih rancak lagi. And gang, before I end, sedikit renungan. Persekitaran yang kita hidup sekarang ini hanya akan diubah dengan contoh, bukan dengan pendapat. Jangan biarkan orang lain menentukan hidup kita. Kadang-kadang kehadiran seseorang mampu memberikan peluang yang lebih baik dalam kehidupan kita. Namun kadang-kadang ketiadaan seseorang juga mampu memberikan perkara yang sama. Ribut memusnahkan pohon, namun dengan ribut jugalah menguatkan akar sesuatu pohon. Perkara yang sentiasa akan bermain di fikiran kita adalah perkara yang belum hati kita dapat padamkan. Hati adalah sesuatu yang liar, disebabkan itulah rusuk menjadi pagarnya. Hati mendorong kita untuk berkeinginan, akal akan bantu untuk fikirkan solusinya. Jatuh adalah sesuatu yang biasa, namun bangkit adalah sesuatu yang luar biasa. Jatuh adalah sesuatu yang tidak dapat kita elakkan, namun bangkit semula adalah pilihan. Jadikan diri kita sebagai contoh, sehingga bukan sahaja tutur pendapat kita, bahkan setiap duduk bangun kita menjadi inspirasi. Tak semua akan bantu kita saat kita di bawah, namun jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak membantu orang lain yang lebih bawah dari kita. Jadikan cabaran sebagai penguat keputusan dan tindakan, dan bukan sebagai alasan dan penyerahan. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi